Anda. Baik saudara, perkembangan dari negeri di bawah bayu. Sistem pengairan dan saliran dipertingkat di Kota Belud. Laporannya bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Baik Alif, Eastern Sabah Security Command ESCOM terus melaksana pelbagai kaedah bagi memastikan perairan negara tidak diceroboh anasir luar. Antaranya menerusi operasi maritim khas selatan daerah Tawau yang meliputi kawasan perairan Tawau dan Pulau Sebatik. Ikuti perkongsian Tamrin Jamil yang berpeluang mengikuti operasi khas ini. Operasi Maritim Khas Selatan Daerah Tawau bertujuan mengekang jenayah rentas sempadan seperti aktiviti penyeludupan barangan kawalan, kontraban, pencerobohan pengganas dan mencegah kemasukan pendatang asing tanpa izin parti. Menurut Ketua Staf Bahagian Operasi Laut ESCOM, Laksamana Pertama Maritim Cik Engku Suhaimi, Cik Engku Daik berkata, kehadiran pasukan keselamatan di kawasan laluan tikus mampu mengurangkan ketirisan hasil pendapatan negara akibat aktiviti penyeludupan di kawasan tersebut. Kita lihat tadi apabila kita buat tinjauan, kita nampak sedikit pergerakan dan keadaan pergerakan bot-bot lalu lalang pun sudah berkurangan. Jadi selama 2 minggu kita bergabung tenaga dengan keseluruhan agensi yang mana agensi Polis Marine, PPM dan juga APMM termasuk juga ATM telah kita dapat capai kejayaan yang kita kendaki. Tambahnya, kehadiran aset pemantau di udara juga jelas memperlihatkan pasukan keselamatan negara sentiasa bersedia menentang aktiviti jenayah di perairan negara. Untuk ketika ini kami berada di ketinggian 300 kaki daripada aras laut dan dengan kelajuan 120 km sejam. Dan operasi kali ini, saudara, melibatkan pemantauan daripada udara di sekitar perairan Tawau, Sempurna dan Lahadatu. Dan kalau kita lihat di sebelah kiri saya, ketika ini anggota maritim telah melakukan pemantauan di perairan negara ini. Bagi memastikan kejayaan setiap operasi, masyarakat juga diminta terus berganding bahu membantu pasukan keselamatan membenteras jenayah rentas sempadan. Antaranya menerusi penyaluran maklumat sekiranya mengetahui berlaku aktiviti jenayah di kawasan sekitar. Pelaksanaan operasi maritim khas selatan yang dikendalikan oleh ESCOM di kawasan pesisir pantai Tawau, Sempurna dan Lahadatu dilihat mampu untuk mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin parti dan juga mengekang kemasukan barangan kawalan di negara ini. Sekaligus memperlihatkan kesungguhan kerajaan dalam memastikan perairan sempadan negara kita tidak dicerobohi oleh sebarang anasir yang datang daripada luar. Tamrin Jamil, RTM. Kerajaan sedang membangunkan sistem pengairan dan saliran melibatkan kos RM410.39 juta untuk mengatasi masalah air sekaligus meningkatkan sektor pertanian di Kota Belud. Ia merangkumi 17 projek pembangunan dan kerja naik taraf sistem pengairan dan saliran, pembinaan tali air utama dan jalan ladang serta infrastruktur lain yang dijangka siap sepenuhnya menjelang 2030. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, pembangunan infrastruktur akan memberi manfaat kepada pesawat dari segi peningkatan hasil dan sasaran tahap sara diri SSL beras Sabah kepada 60% berbanding 24% SSL beras ketika ini. Dato' Ronald berucap dalam majlis perasmian program Smart Sawah berskala besar Smart SBB di Kota Belud. Dalam majlis sama, Dato' Ronald menyempurnakan simbolik majlis pecah bagi pembangunan kompleks kawasan pembangunan pertanian bersepadu IADA bernilai RM36 juta. Kompleks ini dijangka akan menyumbang kepada pembangunan kawasan yang lebih holistik dan cekap, termasuk menjadi pusat pelatihan kepada pesawah bagi meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pembangunan industri padi, bengkel jentera pertanian serta makmal analisis pertanian.
Dalam perkembangan sama, katanya, MAFI bercadang mengoptimumkan penggunaan sumber tanah di Sabah dan Sarawak dengan sasaran pembukaan kawasan jelapang baharu seluas 200,000 hektar di kedua-dua buah negeri dengan anggaran pengeluaran hasil padi sebanyak 1.2 juta tan metrik setahun. Program Smart Sawah berskala besar Smart SBB yang dilaksana Kementerian Pertanian dan Industri Makanan berupaya merubah lanskap industri padi dan beras tempatan di Sabah. Keyakinan itu berdasarkan kejayaan program Smart SBB di Selangor. Nirona Newman ada laporannya. Program Smart SBB dirangka khusus sebagai hala tuju baharu subsektor padi dan beras negara bagi meningkatkan produktiviti dalam mencapai tahap sara diri SSL beras 75% sekaligus mengurangkan kebergantungan import. Menerusi program Smart SBB, tanah sawah terbiar seluas 45 hektar di Kota Belud akan diusahakan semula dengan penglibatan 40 pesawah. Program ini akan mengurangkan pengaruh orang tengah dan peserta yang terlibat berbuat sedemikian secara sukarela, dan kebaikannya mereka tidak akan mengeluarkan kos penanaman dan pengurusan selepas menyertai program Smart SBB kerana kos itu akan ditanggung oleh syarikat peneraju yang terlibat. Menurut Datuk Ronald, dengan adanya pengurusan yang baik dan penglibatan swasta, hasil pengeluaran padi di negeri ini dapat ditingkatkan berbanding pendekatan sebelum ini. Datuk Ronald berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis pelancaran Smart SBB di kawasan pembangunan pertanian bersepadu Kota Belud. Sementara itu, Ketua Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras Bahagian Pembangunan Industri Padi IPD, Azman Mahmud berkata, program Smart SBB merupakan satu revolusi baharu yang diperkenalkan bagi meningkatkan pengeluaran padi di negara ini. Program dijalankan melalui kerjasama strategik awam swasta bersama Padi Beras Nasional Berhad Bernas. Maknanya petani akan mendapat manfaat daripada apa program yang kita cadangkan, dan kita nak sasarkan peningkatan daripada SSN negara daripada yang ada sekarang 70 kepada kurang-kurang 75 hingga 100% lah. Itu kita punya sasaran. Program turut disambut baik Wakil Pesawat Adlin Muhammad dan menyifatkannya sebagai langkah tepat dalam usaha memperkasa ekonomi pesawah. Segala program-program dari segi pemantauan padi itu kan, daripada penanaman apa semua, kami telah ada penjadualan yang dibagi oleh Bernas. Jadi itulah garis panduan yang kami ikuti untuk sistem penanaman projek Smart berskala besar ini. Jadi alhamdulillah semua petani pun menerima dengan hati yang terbuka, pembaharuan bagi mereka, tapi pembaharuan ke arah yang lebih baiklah. Sejak diperkenalkan pada 23 Februari 2021, program Smart SBB telah terbukti meningkatkan pendapatan dan purata hasil padi sehektar selain mengurangkan kebergantungan kepada orang tengah. Nirona Newman, RTM. Bagi umat Islam, saat indah dinantikan, rezeki dijemput sebagai ahli Duyufur Rahman atau tetamu Allah di Tanah Suci untuk mengerjakan haji rukun Islam kelima. Setelah lebih 2 tahun, pintu Mekah ditutup kepada jemaah dari luar negara gara-gara serangan global pandemik COVID-19. Kini kebenaran diberikan kepada jemaah haji dari seluruh dunia termasuk Malaysia. Kali ini seramai 284 jemaah dari Sabah akan turut mengerjakan ibadah tersebut. Laporannya bersama Kalimah wajib bagi setiap jemaah haji. Ucapan talbiyah berterusan membawa erti, Daku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Daku datang memenuhi panggilanmu. Pengarah tabung haji Sabah Tuan Haji Yusti Nasib memaklumkan 2 penerbangan dijadualkan untuk jemaah haji Sabah, iaitu kumpulan pertama seramai 142 orang pada 13 Jun ini dan kumpulan kedua pada 14 Jun.
Dalam kalangan jemaah haji Sabah yang termuda berusia 14 tahun. Antara kriteria pada tahun ini ialah bakal haji terpilih dalam lingkungan umur 65 tahun ke bawah sahaja serta lulus pemeriksaan kesihatan yang lebih ketat. Bakal haji juga wajib lengkap dos vaksin. Pastikan bakal haji mempunyai akaun bank Islam sebab tahun ini tabung haji tidak membuka kaunter kewangan di Tanah Suci. Kami berkesempatan bersua muka dengan beberapa jemaah haji yang berkongsi rasa terharu serta gembira terpilih menjadi tetamu Tanah Suci. Persiapan saya dari segi mental dan juga fizikal itu telah bermula sejak saya mula menanamkan lagi impian untuk menunaikan ibadah haji. Melalui bimbingan haji itu saya telah mendapat sedikit ilmu pengetahuan, mendapat sedikit gambaran tentang suasana yang berlaku ketika ibadah haji itu dijalankan nanti. Persediaan yang baik dapat kursus-kursus yang disediakan tabung haji melalui online dan juga bersama kos. Tapi sekarang ni kami rasa macam persediaan itu cukup. Saya ucapkan terima kasih pada pihak tabung haji kerana dapat menjayakan ceramah-ceramah yang diberikan pada jemaah. Yang pasti, jemaah haji tidak hanya sibuk melakukan persiapan kelengkapan, malah dalam masa sama mempersiapkan mental dan fizikal sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ini termasuk jemaah yang cukup bertuah kerana mendapat panggilan haji untuk kali kedua. Dari segi mental memang saya telah pun bersedia dan telah pun mengikuti kursus asas haji, dan segi fisikalnya saya rasa tinggal Allah Subhanahu Wa Taala sajalah. Kita berserah kepada Dia agar mudah-mudahan kita dapat meneruskan haji untuk tahun ini. Saya persiapan saya mentally saya sudah sedia sebab saya pernah juga attend itu tabung haji punya ceramah. Saya dapat ilmu di sana. Harapan saya mudah-mudahan saya dapat tunaikan saya haji yang mabrur. Kita doakan agar kesemua jemaah haji dipermudahkan segala urusan sebelum, semasa dan sekembalinya daripada menunaikan ibadah ini. Diberi keafiatan terbaik dan beroleh haji yang mabrur. Serina Olivia Chong, RTM. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk kali ini. Ikuti lebih banyak berita seterusnya bersama Alif di Angkasa Peri. Silakan Alif. Ya, terima kasih Rita.